Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Berjumpa kita lagi dalam channel aku. Nama aku Ashraf. Okey, pada korang yang dah subscribe channel aku ucapkan jutaan terima kasih atas korang punya support. Dan pada korang yang belum lagi tekan butang subscribe ataupun korang yang baru je jumpa channel aku ni, apa lagi? Tekan butang subscribe, like, share dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang lah. Okay. So guys, rasa awkward jugalah pakai benda lah ni. Korang jangan gelakkan aku aku pakai headphone bagai ni. Sebab aku punya mic semua tak memberi kerjasama lah malam ni. Aku pun tak tahu kenapa. Ini je yang okey lah, yang boleh dikatakan okey lah. Okay. So, equipment tu tak berapa penting sangat lah. Penting memang penting, tapi yang lebih penting adalah cerita yang aku nak sampaikan malam ni. Aku nak sampaikan sebuah cerita yang dikongsikan kepada aku oleh seorang hamba Allah yang tak nak namanya di reveal kepada orang, sebab katanya takut mengaibkan, takut dia menyebarkan fitnah lah. Jadi aku menghormati permintaan pencerita tu. So, kalau korang nak tahu apa cerita dia, stay dengan video aku daripada mula sampai habis. InsyaAllah aku akan ceritakan. So, apa lagi? Let's check it out. #Surrender. So guys, cerita dia macam ini. Kisah ni berlaku pada penghujung tahun 90-an lah. Waktu tu Arman bukan nama sebenar. Benda ni terjadi kepada keluarga Arman. Arman, adik dia Damia, nama mak dia Liza, nama ayah dia Amin. Pun bukan nama sebenar. Sebab nama tu aku yang bagi. Okay. Alright. So bapa si Arman ni, dia bekerja di syarikat milikkan kerajaan. Syarikat milikkan kerajaan macam itulah. So dah sekian lama bekerja, lepas tu dia pun ambil kursus untuk orang kata nak dapatkan lesen percetakan macam tu, sebab dia minat betul dengan percetakan ni. Okey. Dan nak dipendekkan cerita, dah dapat lesen dua benda semua. So ayah si Arman ni, Cik Amin ni, memilih untuk berpindah ke Johor Bahru, memulakan perniagaan di sana. Sebab apa dia memilih Johor Bahru? Sebab Johor Bahru ni adalah Johor ni tanah tumpah darah dia lah. Dia lahir di Johor, saudara mara semua dekat Johor. Jadi dia buka perniagaan tu untuk memberi peluang pekerjaan untuk ahli keluarga dia, anak-anak saudara, sepupu, sepapat, mana yang tak ada kerja boleh kerja dengan dia lah. Okay. Nak dijadikan cerita, satu hari berpindahlah daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. So masa tu Arman dengan Damia, masa nak pindah-pindah barang benda semua, dia tengok je kan, mama dia, ayah dia angkat barang naik atas lori. Sedih je dia nak pindah. Nanti dekat Johor nak kawan dengan siapa pula? Kat sini dah ramai kawan kan. Yelah, budak umur baru 6-7 tahun, dia fikir nak main je, dia tak ada fikir benda lain kan. Adik dia pula masa tu masih berumur 4 tahun, tak tahu apa-apa, ikut je abang dia ni. Dan setelah selesai angkat barang apa benda semua, mama dengan ayah dia pun masuk, kemas baju pula kemas barang-barang kecil kan, benda semua nak bawa masuk dalam kereta, bersiap-siap mandi apa benda semua. Si Arman ni tanyalah, mama, kenapa kita nak pindah? Nanti dekat Johor abang nak kawan dengan siapa? So mama dia cakap lah, kan mama dia cakap malam semalam kita pindah Johor sebab ayah buka perniagaan kat sana. Abang nak basikal tak? Yelah. Jangan muncul-muncul macam itu. Nak basikal tak? Ingat apa mama cakap semalam? Ya, ingat. Jadi budak baik. Bagus. Jadi sekarang abang pergi
dekat beg abang kemas apa yang patut, bawa adik sekali masuk dalam kereta, okey? Okey mama. Dia pun pimpin lah si Damia ni pergi ke ruang tempat dia letak beg benda semula. Masukkanlah 2-3 buku komik, masukkan permainan sikit, benda semua tu untuk menghilangkan bosan sewaktu dalam perjalanan daripada KL ke Johor. Waktu tu mana ada handphone tab benda semua kan, tahun 90-an. Jadi mereka pun bergeraklah ke Johor. Bila dah berpindah apa semua, ayah si Arman ni dia membeli rumah kedai, lot rumah kedai lah. Jadi di bahagian bawah ni dijadikan pusat percetakan. Ada pejabat kan, ada tempat simpan mesin-mesin cetakan, ada yalah serba lengkap lah kat situ. Dan di sebelah atas pula ayah dia buat tempat tinggal, buat rumah. Buat rumah untuk dia tinggal lah bersama Arman, Damia dan isterinya. Dan ditambah lagi dengan 2 orang adik mamanya Arman ni dan seorang anak saudara kepada ayah si Arman. 2 orang adik si isteri si Amin ni adalah nama dia Azhar dengan Ramli, pun bukan nama sebenar. Dan anak saudara kepada ayah si Arman ni Din. Okey, lengkap lah semua. Dalam ceritanya ada 7 watak lah. 7, nanti kan ada tambahan-tambahan watak aku akan cakap. So, bila dah pindah ke sana tu, Alhamdulillah ayah si Arman ni bukan calang-calang lah orangnya. Dia punya networking dia memang bagus lah. Tak sampai setahun perniagaan dia memang cukup maju, cukup hebat. Waktu tu tak silap aku, si Arman ni cerita, waktu tahun 98 tu Sukan Commonwealth kan, pun dia dapat juga tempias untuk buat merchandise untuk Sukan Commonwealth tu. Memang hebat gila. Memang perniagaan ni memang best lah. Memang masa tu keluarga Arman ni senang lah, hidup senang, hidup happy. Ditambah lagi waktu tu di penghujung tahun tu isteri Cik Arman ni, isteri Cik Amin, bapak si Arman ni didapati mengandung kan, nak menimang cahaya mata yang ketiga. So memang happy lah. Tapi macam biasalah, aku sangkakan panas sampai ke petang tapi hujan di tengah hari kan? Dan secara tak semena-mena di penghujung tahun, tak salah tahun 99 macam itulah katanya cerita, perniagaan ayah si Arman ni merudum. Waktu tu kandungan ibu Arman pula dah hampir 5 bulan lah waktu tu. Tiba-tiba perniagaan merudum apa benda semua. Dia terjadi secara mendadak. Dapat tahu mengandung apa benda semua, 1-2 bulan terus merudum perniagaan tu. Tak tahu kenapa. Customer ramai lari. Lepas tu menurut adik kepada isteri Cik Amin dan anak saudara ayah Arman ni, si Din, diorang rasa kalau bila masuk office tu diorang semacam malas nak kerja, macam mengantuk kan. Macam-macam perkara pelik jadi lah. Okay, so cut short story, pada satu hari tiga orang ni lah, si apa tadi aku cakap nama dia lupalah. Rahim, kita panggil nama dia Rahim, Azli dengan Din. 3 orang, Rahim, Azli dengan Din. Jadi Azli ni adik kepada Rahim, Din kawan kepada mereka berdua ni. Okay, tu satu hari si Din dengan Rahim dekat dalam tempat percetakan lah, borak-borak lah. Si Din sambil mengira-ngira kertas, stok kertas kan. Si Rahim pula duduk dekat mesin kertas begini. Waktu rehat kan, tengok si Din sambil yuk kopi ais. Tiba-tiba pintu dibuka, masuk si Azli ke dalam. Nah bang, Din, aku beli nasi ayam ni. Kau beli nasi ayam kat mana? Tu sebelah mamak si Syahid tu. Wih, sedap ni nasi ayam kat situ. Dia punya ayam garing, baik ni.
Kalau dah baik, dah lah cuci lah tangan makan. Jadi abang si Azli ni, si Rahim, tahu lah kau makan dulu. Aku nak ni sakit pinggang lah. Tadi buat cutting kertas lah. Uish, si Din, nasi ayam Dia bangun terus cuci tangan, makan dengan si Azli. Azli buka bungkusan makan. Sambil dia makan tu, Azli bertanyalah kepada Rahim. Bukan. Bang. Kenapa? Malam tadi kau naik berapa? Naik ke mana? Naik daripada sini, naik rumah lah. Malam kau kira stok sampai berapa? Apa gila kau ni? Aku semalam keluar dengan Din lah, pergi Kota Raya. Kau biar betul bang. Din, biar betul. Kau jangan nak membongak lah, jangan nak nipu lah. Oh Allah, budak ni. Din, kau cerita kat dia, Din. Sampai selera makan. Ya Li. Malam tadi aku keluar dengan abang kau pergi Kota Raya. Kenapa? Korang ni jangan main-main. Aku nampak kau kira stok semalam. Kau kira sebelah aku. Din, kau pun aku nampak, Din. Kau tengah pergi buang sampah, buang kertas-kertas yang kita dah cutting tu. Si Din, lantak kau lah. Asyik ayam ni sedap. Aku kata aku keluar lah. Din makan, Din tak peduli kan dia orang. Si Rahim, Dek, abang tak ada malam tadi. Abang keluar pukul 6 petang dengan si Din ni. Pukul 12 baru balik. Aku pergi beli seluar, cek seluar ni. Pergi pusing lah ke Holiday Plaza, pergi Kota Raya. Tak jumpa seluar. Dalam aku belikan baju untuk kau sekali. Aku beli baju, aku belilah untuk kau sekali. Habis malam tadi siapa yang kira stok dengan aku bang? Manalah aku tahu. Tiba-tiba pintu dibuka. Masuklah Cik Amin, bapak si Arman ni, sambil dia check artwork. Rahim, jap. Ni kau check ni artwork ni. Ada salah lah ni. Bleed point ni salah ni. Kau tengok balik. Dah, kau kenapa pula sini? Muka pucat ni. Apa hal ni, Mim? Entahlah ni. Dia kata malam tadi dia nampak aku. Tanyalah dia. Ni kau malam tadi naik kau apa? Nasib baik si Rahim dengan si Din ni balik lambat tau. Nasib baik aku pun pergi lepak kat kedai mamak depan tu. Balik dengan pintu terbuka, lampu tak tutup. Din dah tak selera nak makan lah. Dia terus bangun. Sorry, bukan Din, Azli dah tak selera nak makan. Dia terus bangun, dia pergi cuci tangan dia. Sambil dia cuci tangan dia, Bos, Bang Amin, malam tadi aku kira stok macam kau suruh lah. Aku tengah-tengah kira stok, tiba-tiba si Rahim ni masuk. Aku nampak juga si Din ni masuk, bawa plastik sampah. Lepas tu aku tanya si Rahim ni, dia nak naik ke tidak, sebab aku dah habis kira stok. Tapi dia giling-gilingkan kepala. Aku tanya dia sepatah haram, dia tak jawab. Aku tak tahulah cakap apa. Lepas tu aku terus naik lah. Badan dah penat aku dia semua. Tu terbongkang kat bilik. Semua terdiam. Semua saling berpandangan. Lepas tu, dah. Itu imajinasi kau je kot, Li. Kau penat sangat ni. Dah. Cepat habiskan makanan. Sambung. Kita, projek klien kita yang hari tu tak settle lagi ni. Kau tak settle lah ni, tak adalah bajet kau nanti. Cepat buat kerja. Lepas tu si Amin, bapak si Arman ni patah balik lah. Walaupun Cik Arman cakap macam tu. Sorry, bukan Cik Arman, Cik Amin cakap macam tu. Dalam jauh di lubuk hati dia macam, kenapa ya? Kenapa perniagaan aku, kenapa kedai aku ni jadi macam gini makin teruk lah. Lain pula ceritanya si anak-anak Cik Amin ni, Arman dan Damia lah. Satu hari Cik Amin tengah makan dengan isteri dia lah. Tengah makan. Nak membayangkan rumah dia ni
kat atas tu, ruangnya luas tau. Ruangnya sangat luas. Tapi luas-luas pun disebabkan dia nak jimat kan. Waktu tu masih waktu dia bina rumah tu, modal masih tak banyak lagi. Jadi dia buat pembahagi-pembahagi bilik, dapur, ruang tamu tu semua menggunakan partition dengan plywood sajalah. Tapi dah cukup memandai untuk mereka sekeluarga tinggal di situ. Cukup selesa, alhamdulillah. Okay, satu hari macam aku cakap tadi, Cik Amin dengan Cik Izzat bukan tengah makan, dia tengah menonton televisyen. Dan sambil menonton televisyen tu sambil berborak lah, suami isteri ni. Macam mana bang kerja? Okey. Teruk sikit lah yang kita kali ni. Tak tahu kenapa lah. Selalu ramai je orang datang. Seminggu ada je orang datang, tapi kali ni macam susah nak datang. Kalau ada yang nak datang pun mesti cakap kedai kita ni tak, dia orang tak nampak kedai kita buka. Tak tahu kenapa. Kita kena doa bang. Kita kena lawan perasaan tu. Ini perasaan abang penat je kot ni. Betul lah yang kita doa je lah perniagaan kita ni berjaya lah. Yelah bang. Lepas tu sambung borak. Tiba-tiba Arman menyelip. Ayah, tengok ni Damia ni. Mama si Arman ni marah lah. Arman, tak nampak ayah dengan mama tengah berborak? Tengah bercakap, kenapa macam ni? Kenapa? Ya Man, kenapa Man? Tu adik tu, dia cakap dengan siapa tau? Dia selalu cakap macam tu. Cakap dengan siapa? Dia kata ada kakak datang rumah, ajak main. Nah, kakak mana pula? Mana ada kakak kat sini? Kita berempat dengan pakcik kau yang kena kerja kat bawah tu. Siapa lagi ada kat sini? Tu ayah pergi tengok tu. Dia cakap Kak Ina cantik, Kak Ina ajak main. Tapi bang cakap tak ada. Mana ada Kak Ina datang? Siapa Kak Ina tak nampak pun. Adik tu marah-marah kita. Cik Amin ni macam pandang isteri dia pandang dia. Imaginary friend kot. Alah, adik kau tu kan kecil lagi. Dah lah, mengalah lah. Mainlah. Kau mainlah sendiri. Kalau dah adik kau tak nak main dengan kau mainlah sendiri. Kau pergi sana. Ayah nak tengok TV. Si Arman macam muncung. Lepas tu Arman dah lah perlahan-lahan jalan perlahan-lahan pergi ke bilik mereka semula. Nampak adik dia tengah bermain lah dengan sesuatu, main dengan seseorang. Dan tak semena-mena masa tu Arman ternampak satu bentuk sosok hitam. Dia macam orang berjubah warna hitam, selendang pun warna hitam, tutup muka, duduk depan si Damia. Lepas tu Damia, kakak nak air. Ni dia main masak-masak kan. Ni Damia masakkan makanan untuk Kak Ina. Kak Ina makanlah. Kak Ina pandang siapa? Kenapa Kak Ina ni? Abang, ni lah Kak Ina kan, orang kata Kak Ina ada. Si Arman macam dia patah balik, bagi duduk sebelah ayah dia. Tapi Arman tak berani nak cakap apa-apa. Takut dia kena marah dengan ayah dia. Dia diam, dia tengok. Dia buat-buat baca buku. Takut kena marah kan. Tapi dia punya jantung ni degup laju bila ternampak benda tadi. Dan semua pun masih terdengar lah si Damia tu. Kakak, mainlah, jomlah. Tengok anak patung kita gini. Seronok dia bermain dengan Kak Ina tu. Tapi si Arman ni nampak, yang Damia ni nampak Kak Ina tu seorang perempuan yang cantik, yang sempurna. Tapi si Arman ni ternampak sosok makhluk berjubah hitam, pakai selendang hitam, matanya merah. Nampak mata dia lah merah, yang lain semua gelap, tak nampak apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Arman. Jadi selang seminggu selepas kejadian Arman nampak Kak Ina tu, Arman ni jadi budak yang diam, tak cakap banyak. Dia selalu ternampak lah bayangan-bayangan orang tu. Yang bila dia tegur adik dia confirm marah lah. Dan sepanjang seminggu tu jugalah,
macam-macam gangguan yang ada lah. Terdengar waktu malam-malam, terdengar orang ketuk pintu lah, ada orang berjalan dekat ruang tamu. Lepas tu biasanya mereka jalankan production sebelah malam pun ada juga jalankan production, tapi nak jalankan production tiba-tiba mesin tu tak bergerak lah, tiba-tiba lampu mati lah, kan, macam-macam gangguan yang tak best lah. Okay, disebabkan oleh itulah banyak production printing yang jadi lambat tau. Itu yang menyebabkan ramai pelanggan-pelanggan Cik Amin, bapa si Arman ni dah tak nak lagi ambil perkhidmatan cetakan dengan Cik Arman. Sebab satu, lambat, kualiti tak ada, macam-macam lah. Kadang-kadang Cik Arman nampak Cik Arman lagi Cik Amin nampak benda tu semua cantik, tapi bila sampai dekat customer, benda tu kalau orang jauh cakap amburadur, tak cantik kan. Memang tak tahu kenapa jadi macam tu. Cik Amin ni sampai pelik tau. Dan pada satu hari, waktu ni Cik Amin dekat pejabat dia lah. Dia duduk kat pejabat dia kan, merenung. Dah seminggu tak ada orang datang, dah seminggu tak ada klien call. Projek semua dah settle lah, tapi tak ada lagi projek-projek baru yang datang. Termenung lah dia. Macam mana aku nak bayar gaji staff bulan ni? Sewa kedai, duit dapur, isteri nak bersalin lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Tiba-tiba kedengaran bunyi telefon. Bunyi telefon pejabat lah. Waktu tu handphone belum ada Kalau ada pun mahal lah. Tapi Cik Amin tak menggunakan handphone. Telefon berdering, Cik Amin pun angkat. Konon-konon telefon dulu lah. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Roslan. Tuan Haji Roslan bukan nama sebenar Ya. Saya ada di pejabat. Saya ada dekat pejabat. Tutup? Kita orang buka 7 hari seminggu Ji. Kecuali hari Ahad lah. Betul lah, hari Ahad tu memang kita orang tak buka. Hari Ahad kita orang cuti. Oh, Haji nak nak print buku sekolah agama. Boleh. Mainlah datang pejabat. Tak, buka. Siapa kata pejabat kita orang tutup? Bila Tuan Haji lalu? 3 hari lepas. Ya Allah, saya ada kat dalam pejabat ni tak pernah tutup pun kita orang. Baik Ji. Kita jumpa dekat kedai, kita jumpa dekat warung Ajib lah malam ni. Lepas Isyak Baik. Haji, apa Ji? Ada benda nak cakap? Melibatkan saya dengan keluarga. Haji ni, cara Haji cakap ni lain macam ni Ji. Yelah. Baik Ji. Okey. Jumpa malam ni insya-Allah. Waalaikumsalam. Jadi dalam perbualan tu, Tuan Haji Roslan ni kira macam pelanggan tetap lah kepada ayah si Amin ni. Selalu hantar cetak-cetak buku, kata buku-buku selawat, buku-buku agama, buku latihan sekolah agama. Banyaklah bahan percetakan diberi kepada ayahnya si Amin ni, ayahnya si Arman ni, Cik Amin. Tapi dah sekian lama Tuan Haji tu nak bagi job baru, tapi setiap kali dia datang, kedai tu tutup. Setiap kali datang, kedai tutup. Kadang-kadang dia datang, dia jadi macam malas tak singgah, kan? Lepas tu ada satu kali tu dia datang malam, ingat datang nak datang rumah lah, nak jumpa dengan Cik Amin. Dia datang waktu lepas Isyak. Masa dia parking tu dekat depan kedai tu, nak pergi tekan bel, dia lah keluar kereta nak pergi tekan bel, nak ni kan, nak datang rumah. Dia ternampak macam ada, dia katalah macam ada sesuatu sedang menunggu dekat kedai tu lah. Dan Tuan Haji kata ini agak bahayalah, ini melibatkan keluarga, melibatkan anak-anak, isteri kan. Jadi sebab itulah Tuan Haji tu nak sangat jumpa dengan Cik Amin ni. Okey. Jadi lepas dah telefon apa ni semua,
si bapak si Arman ni, Cik Amin masa tu sambil-sambil nak tunggu asar kan, dia berehat lah kejap dekat kursi malas dia di pejabat tu. Kursi pejabat macam inilah kan. Bunyi-bunyi macam tu pun ada lah. Dia tengah relax. Tiba-tiba dia tertidur. Tak tahu bila dia tertidur, mungkin dia terlalu kepenatan, berfikir banyak sangat kan. Tengah lena dibuai mimpi, tiba-tiba kedang. Bang Amin, bangun bang, Bang Amin, bangun bang. Terkejut lah. Kau, ya Allah, astagfirullahalazim. Kenapa dah? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa? Kau terkejut je, kenapa ni? Muka pucat kenapa ni? Bang, bangun bang. Jom, ikut saya bang. Apa benda kau ni? Ya Allah. Aku nak rehat pun tak senang lah. Cik Amin pun bangun lah. Bangun ikut. Cepat bang, ikut saya bang. Kak Liza bang, Kak Liza. Kenapa dengan Kak Liza kau? Bang, tu Kak Liza. Jadi Cik Amin ni pun bergegas lah. Dengan tergesa-gesa pergi ke tangga rumah dia tu. Kak Liza. Bila dia sampai kat tangga tu, alangkah terkejutnya dia guys. Dia nampak Kak Liza tu dah terduduk dekat tangga tu. Terduduk. Sambil pegang perut dia kan. Abang, tolong Liza bang. Abang. Cik Amin ni tergamam. Astagfirullahaladzim. Isteri aku. Ya Allah. Apa semua ni? Abang. Tolong Liza bang. Dan isteri Cik Amin terus pingsan kat situ. Cik Amin nampak darah mengalir, darah melili-lili menitik-nitik ke tangga. Tersangat banyak. Cik Amin terpaku je kat situ. Si Azli menepuk-nepuk bahu Amin lah. Bang. Kita nak buat apa ni bang? Nak panggil ambulans ke? Bang. Astagfirullahalazim. Ya Li. Kau ambulans sekarang. Kau ambulans sekarang. Lepas tu dia macam tersedar daripada lamunan dia tu. Si Cik Amin pun terus bergegas lah, mengelak sikit darah tu kan. Pergi. Memang penuh darah melili banyak. Nitik-nitik. Memang banyak gila. Mungkin masa tu Kak Liza ni nak turun, nak jumpa dengan suami dia dekat bawah lah. Mungkin nak bawakan makanan ke apa. Sebab dekat sebelah bawah tangga lagi tu ada mangkuk tingkat bersepar nasi, lauk ikan masak kicap dengan kubis goreng semua bertergabur kat bawah tu. Jadi Cik Amin naik macam ni lah, ngelak. Jadi masa tengah Cik Amin nak ambil ataupun nak papa isteri dia tu yang dah macam nyawa-nyawa ikan tu kan, dah orang kata dah nak pingsan, dah letih sangat lah, mungkin disebabkan oleh bleeding. Masa tengah nak angkat tu, tiba-tiba Cik Amin terdengar satu jeritan dari atas. Tak nak. Kak Ina jahat. Kak Ina pergi. Kak Ina, tak nak. Damia tak nak ikut Kak Ina. Damia tak nak ikut Damia. Mia, ni sini dengan abang. Tak nak. Kak Ina jahat. Kak Ina mana ni? Mana ada Kak Ina? Mari sini dengan abang. Damia, Arman, kenapa tu? Tak tahu ayah, kenapa ni? Damia ni, dia asyik sebut Kak Ina jahat. Kak Ina tu jahat, dia tolak mama. Dia kata dia nak mama mati. Si Cik Amin macam, Masya Allah. Yang tak nak dengan Kak Ina, tak nak. Kak Ina jahat. Muka Kak Ina buruk. Tak nak dengan Kak Ina. Arman masih berusaha memeluk Damia untuk masuk dalam lah. Tapi badan dia ialah budak umur 7-8 tahun kan. Macam mana kau bayangkan lah, dengan meronta-ronta adik dia tu. Masuk dik. Dan Cik Amin pun bunyi, Dan, kau dekat atas ke?
Im. Lari si Rahim dengan Din. Ini mereka berdua dekat atas sedang tidur lah itu, sebab mereka kerja semalaman kan. Diorang balik kerja pukul 9 pagi. Malam tu diorang buat production dan semua. Diorang keletihan nak tidur. Bang, kenapa ni? Kau tolong ambil si Damia tu, Bang, kenapa Kak Liza? Apa kejap. Aku tak tahu kenapa ni. Katanya jatuh. Saya cakap katanya jatuh tu dia nak ambil si isteri dia. Dia tiba-tiba terdengar bisikan. Aku pastikan kau sekeluarga mati. Jangan. Sial kau setan. Suara itu terus bersuara seperti itu. Mati. Kaina, tak nak. Kaina pergi. Damia tak nak. Din, masuk Damia, masuk. Si Amin pandang ke atas dan ternampak sosok tubuh seorang perempuan lah. Jubah hitam, selendang hitam, mukanya tak berapa jelas, matanya merah, berdiri dekat atas tangga. Cik Amin memberanikan diri. Setan, kau jangan nak apa-apakan anakku. Kau pergi dari sini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Si Rahim dengan Din ni tak nampak apa-apa pun. Yang nampak sosok tu cuma Damia dengan Cik Amin. Si Rahim sambil mendengar daripada pintu. Bang, kenapa bang? Kau pergi sekarang azan dekat penjuru tingkap. Dekat pintu dapur, segala 4 penjuru rumah ni. Kau pergi azan sekarang. Baik bang. Sekarang pergi. Azan lah si Rahim. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya azan ni pukul 4 penjuru. Perlahan-lahan suara tadi tu. Kau tunggu. Aku takkan lepaskan kau. Aku datang lagi nanti. Aku nak kau mati. Habis je azan yang keempat tu, benda tu hilang. Dan Damia berhenti menjerit. Damia terus tak sedarkan diri. Mungkin keletihan. Selang beberapa minit kejadian tu, jangan tinggalkan abang ya. Sabar. Tahan sikit lagi. Ni, mana ambulans ni? Tadi dah call dia orang balik bang. Dah call, dia kata lagi beberapa minit sampai. Ya Allah, isteri aku. Kau telefon dengan Ustaz Syafiq tu, suruh datang. Suruh dia tengok kat rumah ni. Ustaz Syafiq, baik. Saya telefon sekarang. Kau patah balik lah pejabat. Telefon Ustaz Syafiq. Selang beberapa minit sampai, Cik Amin bawa isteri dia yang dah ready teruk pergi ke hospital lah. Sebelum dia pergi ke hospital, sempatlah dia berpesan kepada si Rahim supaya kemaskan baju anak-anak dia, bawa anak-anak dia ni ke rumah maklum di Kedai. Dan bawalah si Rahim ni, si Damia dengan si Arman pergi ke Kedai. Sementara bapanya bawa mak mereka ni pergi ke hospital lah. Jadi sementara dalam perjalanan ke hospital, Ustaz Syafiq ni tak jauh. Dia dekat je dengan dia masa tu kebetulan nak pergi solat maghrib. Dia kebetulan lalu.
pejabat tu lah, sebab pejabat dia kalau nak pergi daripada surau, nak daripada rumah dia nak ke masjid, mesti katanya dia akan lalu di hadapan syok-syok ni semua. Jadi kebetulan waktu tu si Azli ni tengah telefon, kebetulan dekat cermin, dekat cermin office tu dia ternampak lah Ustaz tu. Dia nak telefon, dia pergi lari, dia bagi Ustaz tu, Ustaz tu patah balik, minta bantuan lah Ustaz tu tengok. Kisahnya di hospital, Cik Amin selepas isteri dia dimasukkan ke ICU, ICU lah, ke kecemasan. Lepas tu selang beberapa lama macam tu lah, mungkin beberapa jam kan, tak ada secara detail pun aku. Doktor keluar. Boleh saya jumpa dengan suami Puan Liza? Saya doktor. Cik Amin. Saya Cik Amin. Cik Amin. Saya nak susah saya nak cakap sebenarnya dengan Cik Amin ni. Kenapa dengan isteri saya doktor? Disebabkan oleh hentakan yang kuat, Puan Liza keguguran dan kami terpaksa buat pembedahan untuk keluarkan bayi yang ada dalam Puan Liza. Minta maaf, bayi itu meninggal dunia. Allah, anak aku. Sabar Cik Amin, sabar. Ini semua dugaan. Ya Allah, apa yang aku dah buat, ya Allah. Dan lepas tu doktor pun buatlah beberapa prosedur kan. Sebab cerita ni aku nak meleleh mata tau. Adalah beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebelum pembedahan diteruskan lah. Cik Amin sign dan letak tangan beberapa semua, dan Cik Amin diminta tunggu di lobi. Itu hospital kerajaan ni, tak boleh tunggu dekat dalam. Di masa Cik Amin tengah duduk seorang diri, mengenangkan nasib, menitiskan air mata, memikirkan apa yang akan jadi lagi selepas ni, tiba-tiba ada seseorang ada berubah. Assalamualaikum Cik Amin. Salam. Seramta.